ruang yang saya maksudkan itu lebih kepada to sustain. Mana matlamatnya adalah to sustain kemerdekaan ini. Sebab itu, kalau kita tengok setiap kali perubahan pucuk kepimpinan, ada perkara-perkara yang baru diperkenalkan. Untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib umpamanya, kenapa satu Malaysia diadakan semula? Kerana kita rasakan bahawa perlu ada suatu pendekatan untuk memastikan apa yang sebut dalam negaraku itu rakyat hidup bersatu dan maju itu benar-benar dapat dilaksanakan. Hanya dengan bersatu padu, baru kita dapat menjadi negara maju. Kadang-kadang orang bertanya, apakah Wan Malaysia ini datang daripada Wan Israel? Nampak tu? Ini elemen-elemen yang biasanya bercanggah. Okay? Tapi orang tak faham. Kalau kita tengok semula tentang people first performance now, rakyat dahulukan pencapaian diutamakan itu, kita harus mencari kitab-kitab lama yang klasik. Saya berani mengatakan bahawa idea-idea begini memang pernah diungkap oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang bertajuk Nasihatul Muluk, iaitu nasihat kepada pemerintah atau raja-raja. Kalau tengok pokok-pokok Imam Ghazali, ini buku ditulis pada tahun 1111 Masihi, bukan baru. Dan ingat Imam Ghazali merupakan pemikir besar dalam dunia Islam. Ya. Anak-anak murid dia hebat-hebat, termasuklah Abdul Qadir Jailani, termasuklah Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya dapat masuk semula ke Masjid Al-Aqsa. Ini dia katakan pokok-pokok yang pertama tu perhatian kepada rayuan rakyat. Itu ada dalam satu Malaysia. Yang kedua, meletakkan diri di tempat rakyat. Yang ketiga, lemah lembut terhadap rakyat. Yang keempat, tidak melanggar syarak. Yang kelima, berusaha disayangi rakyat dan rakyat menyayangi dia. Yang kelima, diri yang adil dan pegawai-pegawai yang ada kelilingnya juga harus adil. Jadi bagi saya, yang penting dalam konteks ini ada 10 pokok-pokok. Kalau elok, kalau baca balik gali kita jumpa lah tentang pandangan Imam Ghazali ini. Saya mengatakan begitu, dalam konteks perpaduan yang nak kita di sini apa ya? Pertama sekali, pemimpin harus punya wawasan, pemimpin harus ada suatu keinginan yang besar untuk bersatu padu. Kemudian, pemimpin harus ada pegawai-pegawai, penasihat-penasihat yang juga mendorong, merangsang supaya wujudnya perpaduan yang diidamkan oleh umat itu sendiri. Sebab itu bagi saya, kita dalam konteks hari ini, kita sentiasa membuka pintu. Sentiasa mengalu-alukan untuk perpaduan. Jangan pula ada pihak yang berdolak-dolak. Macam-macam syarat pula diletakkan. Saya tidak masukkan siapa-siapa. Dalam konteks ini kita harus sedar bahawasanya kita tidak punya masa yang banyak untuk memastikan kedaulatan negara ini akan berterusan. Kalau sekiranya kita tidak segera bersatu padu. Saya fikir itulah perkara yang bagi saya prioriti yang harus kita letak pada hari ini. Kalau tidak, saya tak dapat menggambarkan apa yang akan berlaku satu hari nanti. Datuk, perangai kita umat Islam, khususnya bangsa Melayu, suka menyalahkan orang. Sehingga kan wujud lagu bangau-bangau, kenapa engkau kurus, macam mana dia tak kurus, disalahkan. Asyik salah menyalahkan di antara satu sama lain. Akhir sekali ular yang bagus. Sebab ular dia proaktif. Bila tanya kenapa makan ular, dah makanan aku. Dia tak salahkan orang. Dia tidak membangau. Baik, dalam